fikirkan atau kekal atau macam mana? Itu kita tengok mesyuarat akan datang lah. Lagi ada masalah kalau tak mesyuarat, masalah lagi banyak. Itu kita akan bincang secara bersama dengan parti-parti komponen dalam muafakat Perikatan Nasional. Parti itu bernama Parti Wawasan Negara. Baik, kembali lagi kita dalam Suara Salam episod ke-11 di slot yang ketiga berkaitan dengan isu politik yang hangat dibicarakan. Sebelum kita masuk ke isu pilihan raya negeri, ada satu isu yang lebih menarik perhatian saya, iaitu kita nak bicarakan tentang baru-baru ni berlakunya satu gerakan, iaitu gerakan reset yang berlaku di Tanah Merah. Jadi kita nak bawakan di mana pelik bin ajaib lah saya rasa, di mana PAS membuat statement selepas bercerainya dengan Bersatu. Dia menerima pula gerakan reset dan yang berhormat Hamzah, Datuk Seri Hamzah telah menubuhkan sebuah parti wawasan dengan ideanya daripada Tuan Guru Haji Adi, Parti Wawasan Negara. Jadi polemik sekali lagi parti pembangkang ni, PAS sekali lagi dia mencari kekasih barunya, iaitu sekarang iaitu di Parti Wawasan Negara dan juga gerakan, dan masing-masing claim, masing-masing hendak menggunakan nama Perikatan Nasional sekali lagi. Jadi tak lengahkan masa, macam mana YB melihat situasi rakan pembangkang kita ni YB? Bercerai, cari calon baru terus. Ya. Mungkin sebelum tu dia dah intai-intai dah dulu ni. Dia dah ada nampak-nampak tu. Betul. Nampak mungkin lebih genit lagi. Lebih mengancam lagi kan. Kita tak tahu, tapi akhirnya ialah bila dia nak sebelum dia nak berkahwin baru ke, dia kena cerai dulu. Itu mungkin syarat-syarat dia dah janji awal-awal ke, kita tak tahu kan. Jadi tapi apa yang berlaku di Tanah Merah baru-baru ni, seolah-olahnya kita lihat macam PAS lah yang menaja parti baru ni. Nama pun diberikan oleh Presiden PAS. Itu terkejut tu. Nama tu. Itu lain-lain kita pun tak tahu kan. Nampaknya yang hadir tu pun ramai daripada penyokong PAS yang hadir untuk memberikan satu sokongan dan juga barangkali pengiktirafan lah kepada gerakan reset yang dikatakan akan menubuhkan Parti Wawasan Negara. Belum tubuh lagi sebenarnya. Saya ingatkan dah tubuh, rupanya belum. Baru nak tubuh. Dia umum je lah parti tu. Dia umum parti tu, tapi belum ada lagi. Jadi tak tahulah dia nak tubuh sama ada dengan pendaftaran baru ataupun dengan mengambil alih parti yang sedia ada, kemudian tukar nama. Kita pun tak pasti lagi, tapi saya cek jugalah dekat maklumat di internet, sebenarnya tak ada lagi. Parti itu belum ditubuhkan lagi. Itu yang saya cek di internet lah. Yes. Tapi setakat ni tak ada pun yang mengesahkan. Dan saya rasa pun begitu juga. Betul. Kalau reset kata dia dah tubuh, mesti dia sebut kita dah tubuh. Tapi dia tak sebut kita dah tubuh. Dia kata kita akan mengadakan mesyuarat dalam masa terdekat. Yes. Mesyuarat penubuhan lah kot. Betul. AGM, dia kata AGM. AGM ya. Jadi sebenarnya apa yang berlaku ni sebenarnya menambahkan lagi pening. Yes. Kepala di kalangan rakyat lah. Banyak parti dah Betul. ditubuhkan. Baru ni Parti Melayu Betul. yang nak ditubuhkan. Baru ni ada Bersama. Sekarang Bersama ni mungkin dia rasa lebih multiracial sikit lah kot. Kan. Dia macam lebih kurang macam keadilan lah. Yes. Jadi tapi ni kalau reset ni dia keluar daripada Bersatu yang memang didominasi oleh parti orang di kalangan orang Melayu. Dia tu serpihan daripada Bersatu, kena ingat tu. Faham. Dia daripada Bersatu. UMNO dia pecah tubuh Bersatu. Tubuh pecah lagi. Bersatu tubuh Pejuang dulu. Pejuang. Kemudian ini ada Wawasan pula. ada parti Wawasan. Jadi makin banyaklah perpecahan di kalangan ini, dan kita lihat apa yang kita nampak ialah saling tidak adanya satu trust di kalangan kepimpinan di bawah Perikatan Nasional. Betul. Setuju. Kan. Jadi
Presiden PAS tak percaya dengan Presiden Bersatu, Presiden Bersatu tak percaya dengan Hamzah. Betul. Jadi itu yang berlakunya lah. Mungkin di peringkat PAS mereka lebih percayakan kepada Hamzah. Tim Hamzah lah. Sebab dia percaya Hamzah pun sebab tak ada alternatif juga, sebab dia tak percaya dengan Bersatu dengan Muhyiddin Yassin. Ya, betul. Jadi dia terpaksa ambil itu untuk nak mengekalkan Perikatan Nasional. Ya. Sebab saya rasa PAS memang mendapat banyak laba daripada laba tu, maksudnya keuntungan politik, keuntungan politik daripada kewujudan Perikatan Nasional. Tapi masalah dua-dua nak claim baby. Satu pun nak claim dia masih lagi Perikatan Nasional. Sebab kalau PAS dia bersendirian tanpa ada Perikatan Nasional pun mungkin mereka tidak akan memperolehi kemenangan yang begitu banyak pada pilihan raya yang dulu. Menarik tu. Masalahnya tadi apa? Dia dua-dua nak claim. Perikatan Nasional. Siapa sebenarnya? Sebenarnya satu persoalan juga. Siapa sebenarnya yang sepatutnya mewarisi Perikatan Nasional? Sebab dia ditubuhkan sama-sama oleh dua parti dominan lah. Satu Bersatu, satu lagi PAS. Jadi ni ada banyak harta sepencarian kan. Mana boleh suka-suka claim dia punya kan, mesti ada cara nak menyelesaikan begitu. Jadi sekarang ni dua-dua claim. Tak tahulah boleh ke contohnya Presiden PAS mengumumkan Hamzah Zainuddin sebagai ketua pembangkang. Sedangkan di dalamnya ada juga ahli-ahli parlimen yang lain. Adakah ahli parlimen, kalau dia kata ahli parlimen telah pun dikonsult, telah pun dirujuk untuk siapakah yang menjadi ketua pembangkang, adakah yang daripada Bersatu telah dirujuk juga ataupun mereka ignore saja? Nampak gaya macam ignore baby. Macam ignore pasal keputusan daripada Presiden. Betul. Jadi dan keputusan Presiden tu pula menidakkan keputusan bersama yang dilakukan secara bersama dalam Perikatan Nasional sebelum ini, yang memutuskan Ahmad Samsuri sebagai ketua pembangkang selama tak sampai sebulan. Betul. Kemudian telah tak sempat bersidang lagi. Tak sempat bersidang, tak sempat menunjukkan kehandsomannya lagi. Itu masalahnya. Sebagai ketua pembangkang. Tiba-tiba sudah digantikan digantikan semula dengan Hamzah Zainuddin. Jadi adalah saya lihat dalam satu video yang mana Tan Sri Muhyiddin Yassin mempersoalkan dia kata Hamzah Zainuddin tak ada local standby sebagai ketua pembangkang sebab dia pun tak duduk dalam jawatan kuasa Perikatan Nasional. Jadi nampak macam yalah hari biru. Kita pun pening juga dengan ni. Pening. Tapi ada macam pelik juga bila gerakan riset ni dia menubuhkan satu parti baru bersama dengan PAS. Kenapa PAS ni tak mengajak gerakan riset tu masuk je parti dia? Dia budaya sebenarnya budaya PAS ni dia berbeza. Budaya politik. Dia berbeza. Mungkin satu. Jadi kalau dia ajak, mungkin bolehlah sebahagian masuk. Beberapa orang parlimen masuk, tapi dia nak mengajak keseluruhan pendukung Bersatu untuk masuk sekali dalam PAS mungkin tak boleh dilakukan disebabkan budaya politik yang berbeza, matlamatnya pun mungkin berbeza. Faham. Jadi kalau kita kata semua okeylah, yang ni masuk join PAS semua, tak perlu ada riset, tak perlu ada parti wawasan, mungkin mereka juga akan kehilangan sebahagian besar daripada pendukung Bersatu dahulu. Itu yang saya boleh faham sikit. Right. Dan membawa juga kepada polemik di mana setengah negeri baby. Kita nak tarik pada setengah negeri, iaitu di Perlis, di Kedah dan juga sebahagian negeri yang persatunya menjadi pembangkang juga seperti Selangor ni baby. Mungkin bagaimana juga kerjasama mereka? Adakah dikekalkan ke? Ya, itu yang kita pelik lagi sekali tu. Kita pelik bin ajaib lah. Sebab dia dah ceraikan Bersatu. Tetapi dalam kerajaan negeri Kedah, Perlis, masih ada lagi di Kedah ada Exco kerajaan yang dipimpin oleh PAS, ada Exco Bersatu. Di Perlis, kerajaan yang dipimpin oleh Bersatu, ada Exco PAS. Tapi PAS dah ceraikan Bersatu. Tapi
kalau duduk sekali maknanya itu sudah berkesedudukan. Lain ni. Berkesedudukan ni tak tahu apa hukum. Betul. Kalau ikutkan hukum salah Hukum Islam kalau suami isteri berkesedudukan tu haram lah. Ya. Tapi kalau dari segi politik ni, kalau berkesedudukan mungkin tak ada moral lah kot. Moral politik tak ada. Satu nak ke kanan, satu nak ke kiri. Macam mana? Sebab dia dah bercerai. Ya, betul. Diceraikan ke bercerai. Sebab bersatu katanya nak teruskan. Ya. Menghormati lagi pandangan, pendirian. Betul. Dan bahkan bersatu sendiri macam kita bincang sebelum ni, Babi, dia bagi sanggup serahkan kursi pengurusi itu kepada PAS. Boleh sanggup kuruskan. Tiba-tiba lepas serah kena cerai. Kena cerai. Jadi macam mana tu? Ya, jadi kita melihat juga polemik perceraian dan juga ketidaksefahaman antara PAS dan Bersatu ni, kita nak bawa sikit kepada di negeri Selangor sendiri, Baby. Kita melihat bahawa yalah, PAS putus hubungan dengan Bersatu ni, dia mengefek kepada politik Selangor, di mana ketua pembangkang ialah Datuk Seri Azmin. Dan bila PAS putus ni, bila melihat kedudukan pembangkang di negeri Selangor ni, adakah akan berlaku satu lagi perpecahan? Ya. Itu kita tak tahu sama ada mereka boleh konsisten dengan pendirian di parlimen ataupun tidak. Maknanya di parlimen Presiden PAS boleh putuskan siapa yang dia nak lantik jadi ketua pembangkang. Betul. Jadi adakah ini juga akan dibawa ke negeri Selangor? Yes. Kalau dia konsisten, di Selangor pun dia akan lakukan lantik perkara yang sama. Yeah. Maksudnya dia kata okeylah, saya akan lantik Abdul Halim Tamuri sebagai ketua pembangkang. Sebab di peringkat parlimen, persekutuan, mereka lakukan perkara tersebut. Betul. Kepada Hamzah Zainuddin, dia boleh tukar kan. Jadi kalau di Selangor pun saya rasa mungkin dia boleh tukar. So amat menarik lah, sama ada akan dikekalkan ke ataupun tidak. Okay. Kita melihat juga jauh mana keputusan PAS ni juga, adakah dia mengefek ada memberi kesan secara tak langsung kepada perpecahannya diorang ni, kepada mungkin yalah, kita melihat kerjasama mereka ni tak kekal lama, kan? Hanya tak sampai satu penggal pun. Jadi macam mana YB menggambarkan kerjasama dengan Parti Wawasan Baru pula, macam mana pula YB? Adakah macam PAS ni terkenal dengan pelbagai jandanya? Iyalah. So dia PAS ni dia begitulah. Kalau kita lihat kepada track record dia, kalau dia rasa dia tak selesa dengan satu gabungan, parti gabungan, dia boleh tinggalkan. Ataupun kalau dia rasa dia kuat, dah abang besar. Sekarang ni dia claim dia abang besar. Betul. Dia boleh buat apa yang dia suka. Jadi maknanya dengan reset ni pun, saya nak sebut Parti Wawasan ni pun tak boleh nak sebut sebab belum ada lagi. Reset lah kita sebut reset. Dengan reset ni pun dia boleh buat perkara yang sama. Kalau dia rasa tidak setuju, dia kata kami abang besar. Kami ada ramai jentera. Betul. Kan? Jadi dia boleh lakukan apa yang mereka rasa memenuhi kehendak mereka lah. Itu yang saya rasa akan dilakukan oleh PAS. Betul. Dan sebenarnya yang lebih penting ialah pada saya masyarakat lah. Mungkin pada yang sebelum ni dia menilai tentang tentang perjalanan Perikatan Nasional bersama dengan Bersatu, PAS dan dua lagi gabungan parti politik ni. Bagaimana parti ini tidak baru berapa, dia tumbuh dulu pun bukan sebab atas koalisi untuk memenangi sebuah pilihan raya. Berbanding dengan PH dulu kita bergabung sebab kita nak menang pilihan raya. Mereka dulu bergabung kerana dia nak tebuk atap, dia nak rampas. Jadi bila nak rampas ni, itulah mungkin sifat tamak ke? Ganimah. Harta rampasan itu mungkin tidak memenuhi kehendak sebahagian daripada mereka, sebab itu dia boleh berpecah begitu. Jadi bila dia diasaskan, asasnya itu pun tidak jelas, tak kuat. Itu yang menyebabkan mereka begitu rapuh lah, boleh jadi berpecah begitu dalam masa yang begitu singkat. Sangat singkat. Asasnya Bersatu dulu dia khianat kita lah, dia keluar daripada Pakatan Harapan. Kita dah elok-elok empat parti dalam gabungan Pakatan Harapan, mereka keluar dan dia bersama dengan PAS. PAS dia tak kira dengan siapa, asalkan dia boleh jadi berkuasa, dia akan bergabung. Betul. Esok kalau dia rasa kalau dia rasa reset tidak memberikan manfaat kepada mereka, dia akan tinggalkan je. Dia katakan buat apa aku bagi, sedangkan kami boleh
solo. Ya. Betul. Solo ni pun mungkin dia rasa dia nak solo sebab dia ada satu kawan lagi yang juga solo. Ini pun kita tengah intai juga tu. Solo sama solo kan. Akhirnya kita pun tak tahu apa natijah nanti di masa yang akan datang. Ya. Tapi Fahmi, saya nak sebut tentang yalah, masyarakat pada saya harus menilai lah. Betul. Saya tak nak kata masyarakat harus bijak menilai lah sebab masing-masing ada pilihan sendiri. Kan. Maknanya menilai secara tuntas, memikirkan tentang masa hadapan, parti ataupun gabungan manakah yang sebenarnya yang boleh membawa kepada kestabilan sesebuah gabungan dan seterusnya boleh mentadbir negara dengan baik dan mengekalkan kestabilan. Sebab akhirnya kestabilan negara inilah yang akan memberikan kesejahteraan kepada rakyat dalam banyak segi. Dari segi ekonomi, keyakinan pelabur, dari segi mewujudkan kestabilan politik, mengelakkan daripada berlakunya huru-hara, salah anggap dan sebagainya. Kestabilan itu sangat penting dan kestabilan itu harus bermula daripada keutuhan dalam sesebuah gabungan parti-parti politik. Faham. Dan cukuplah kita melalui episod-episod ketidakstabilan politik ni semasa sepanjang tempoh. Sehinggalah kita ingatkan masa COVID aja tak stabil. Rupanya lepas COVID dah aman pun masih lagi saya kecoh. Pelik dan ajaib lah sehingga kan masalah bukan di bahagian kerajaan yang tunggang terbalik, di bahagian pembangkang pun dia tunggang terbalik. Bagaimana dia? Dia kata seronok kita bicarakan tentang isu politik ni YB, sehingga kan kita pun dah sehingga di penghujung slot yang ketiga ni kita bicarakan, jadi terpulang kepada semua rakyat untuk membuat pertimbangan berlakunya kekecauan dan kita harapkan bahawa kestabilan politik itu yang penting untuk menerajui negara hari ini, di mana kita nak bergerak ke hadapan tetapi kita tidak lagi mengulangi episod-episod ketidakstabilan politik yang ketidakpercayaan kepada pelabur-pelabur luar ni untuk kepada negara kita. Jadi kita harapkan supaya rakyat membuat pertimbangan sebaiknya dalam memilih di manakah gabungan politik yang membawa keyakinan dan kestabilan kepada negara kita. So itu saja untuk slot yang ketiga. Kita nak masuk yang slot yang terakhir berkaitan dengan pilihan raya negeri selepas ini di Suara Salam. Kita rehat sebentar. Terima kasih.